Saya bagi contoh tuan-tuan, balik kepada cerita tabung haji. Najib komen pasal tabung haji ni. Komen juga dia. Dia kata, dia cerita zaman dulu, dia cerita dululah. Dulu aku ini, dulu aku itu, dulu aku ini, dulu aku itu. Dia cerita. Kita bawa Najib ni, kita bawa. Dia kata, dulu masa kerajaan BN, sebelum PRU14, hibah tabung haji mengatasi dividen KWSP setiap tahun. Lebih daripada 7%. Kini sudah terbalik. Dan ianya akan berterusan sehingga strategi pelaburan dipulih. Apa strategi pelaburan dia? Okay, tak apa. Seperti yang saya pernah ramalkan pada permulaan tahun 2019 masa PH, bahawa hibah tabung haji tidak akan tinggi selagi mana BN pada tahun-tahun mendatang. Seperti masa zaman BN pada tahun mendatang, apabila PH serta CEO lantikan mengeluarkan mereka tidak, bahawa tugas PH hanya untuk kerja mengendalikan jemaah umrah menunaikan ibadah haji kali pertama, dan PH tidak perlu berniaga untuk melabur lagi. Ini bermakna PH sudah jual kebanyakan pegangan saham mereka dan telah memindahkan dana dan hasil jualan ke dalam aset simpanan dengan pulangan yang tetap. Maka hibah PH untuk tahun mendatang akan konsisten 3%, sebab dari aset simpanan cuma di antara 4 hingga 5%. Setelah tolak kas pengurusan kos subsidi, maka hibah konsisten 3%. Tidak lagi tinggi, tidak lagi rendah. Ini terbukti apabila hibah diumumkan 3.5% 2019, 3% bagi 2020 dan 3.1% bagi 2021 tahun inilah. Sebab itu pada tahun ini saya pernah beberapa kali suruh kerajaan PH dan TH untuk terus terang dengan deposit. Jangan malu nak terus terang dengan umah, katanya. Okey tuan-tuan. Dia kata zaman BN dahulu deposit tinggi berbanding dengan zaman PH. Dia kata PH ni dia dah tarik semua saham-saham daripada peniaga, dia hanya untuk deposit saja, letak dalam FD. Sebab itu dapat 3% je. Sebab itu 3% je tuan-tuan. Kalau tak, sebenarnya tinggi lagi. Kerana strategic planning daripada BN lah, maka dana itu dapat tinggi. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Daripada tahun 2020, 2021, 2022, itu adalah kerajaan Perikatan Nasional dan sekarang kerajaan Barisan Nasional. Soalan saya, kenapa tak diubah? Dah 2 tahun kot. Okey, katalah 2019 masuk 2020, PN baru berkuasa. Okeylah, kita kata yelah pada masa itu PH ni tak betul, dia letaklah FD saja. That is why tak naik, tak meningkat dia punya dia punya hibah tu, dia punya keuntungan tu. Okey, fine. Sepatutnya zaman Perikatan Nasional ubahlah, masukkan balik kalau betul itu dakwaan dia. Dan kerajaan dalam Perikatan Nasional adalah orang yang sama dalam kerajaan Pakatan Harapan dahulu. Kenapa tak diubah? Okeylah, dia kata Muhyiddin tak nak ubah. So kalau Muhyiddin tak nak ubah, apa yang berlaku sekarang ini? Kenapa Ismail Sabri tak nak ubah? Oh, tak cukup masa lagi Is. Tak, itu bukan sebab dia sebenarnya. Bukan masalah tak cukup masa. Sebab hakikat sebenar kenapa hibah itu rendah dan kenapa zaman BN itu tinggi, saya akan bagi tahu. Hakikat sebenarnya tuan-tuan, saya nak bagi tahu, isu tabung haji ni adalah berkaitan dengan penipuan akaun. Penipuan akaun. Sebab itu kenapa hibah boleh diberikan tinggi zaman Barisan Nasional Najib memerintah. Akaun itu ditipu. Dan ini didedahkan antara lain oleh Rafizi Ramli. Pendedahan Rafizi Ramli itu membawa Abdul Aziz antara lain dan juga 2 pimpinan kanan tabung haji dikatakan salah guna kuasa pada zaman Pakatan Harapan. Dan pada zaman Pakatan Harapan dibuat macam mana tuan-tuan? Pada masa itu, okey, undang-undang, dia ada undang-undang berkaitan dengan tabung haji ni. Sebelum dia nak bagi hibah, saya tak ingat akta mana, tapi ada satu akta ni, sebelum nak bagi hibah, sebelum tabung haji, dia ada spesifik akta yang khusus untuk pemberian hibah bagi tabung haji. Dia ada akta tabung haji. Sekiranya tabung haji, kalau kita tengok balance sheet, kita tengok balance sheet dia, balance sheet imbang duga bahasa Melayu dia. Kalau liability melebihi daripada aset, maka tabung haji tak boleh declare hibah. Tak boleh declare. Liability melebihi aset. Okay. Saya tak pasti sama ada dia based on ratio ataupun current ataupun long apa nama dipanggil fix, bukan fix liability jangka panjang, long term liability. I'm not sure which one. Tetapi point dia adalah kalau liability melebihi daripada aset, tak boleh declare hibah. Now, apa yang berlaku? So dia dipanggil creative accounting zaman Najib ni. So dia nak bagi hibah lebih,
rupanya pada masa itu banyak pembelian tabung haji aset-aset yang tak bagi pulangan kepada tabung haji. Banyak pembelian aset tak bagi pulangan kepada tabung haji. Malah ada di antara aset yang dibeli, yang dibina itu langsung dianggap sebagai gajah putih. So bila you ada aset tu tak produce income, dan you kena pay, you still have to pay. Ada satu hotel dekat Sarawak, hotel tabung haji, you can check. I don't know what happened to the hotel right now. Masa kalau turun airport tu, dekat depan tu ada satu hotel. Tu dia, dulu hotel tabung haji nama dia. Cantik, menang anugerah I think architect terbaik, design whatever lah, something like that. Okay, kita banggalah dengan benda tu. Tapi tak boleh function. Kenapa? Tak boleh nak ni bukan zaman PKP tuan-tuan, ni sebelum tu. Itu baru saya sebut satu. Dia banyak rupanya aset-aset ini yang dibeli. Apa tujuan beli tuan-tuan? Then kita found out dia beli, contohlah harga aset tu 10 juta. So dia nego beli 15 juta. So 15 juta ni apa dia tuan-tuan? Dia beli 15 juta, 5 juta. Ini contoh saya bukan nak tuduh. Contoh. Dia beli 15 juta, balance itu commission. Sebab market value dia kurang. Itu satu. Satu lagi, dia buat pembinaan, dia buat business. Bisnes ini tidak datang keuntungan. Jadi dia akhirnya end up dengan liability. Aset yang sebenarnya liability. Sebab dia tak boleh nak apa orang kata, tebus balik atau nak gunakan balik, atau nak dapat generate income daripada aset tersebut. So datang Pakatan Harapan, kita dapati okey, dan dia kata zaman dia dah declare hibah tinggi. Kenapa dia boleh declare hibah tinggi tuan-tuan? Dia buat creative accounting. Alah, account ni bukan susah pun nak manipulate. Kalau kita tahu macam mana nak manipulate, dia blow up dia punya apa orang kata, dia punya profit. Dia tunjukkan profit yang tak wujud dan sebagainya. So benda tu akhirnya kita akan nampak aset melebihi liability. Now bila datang Pakatan Harapan, dia buat forensic accounting, dia dapati bahawa jumlah aset dan juga profit yang direportkan itu, dilaporkan itu, sebenarnya di-report out of proportion. Contoh, jumlah untung dia, rugi dia 10 juta jadi untung 10 juta. Contoh. Dia report out of proportion. Macam mana? Ialah Perdana Menteri dia. Dia lembaga pengarah pun orang yang dia lantik. Kita mana pernah boleh tengok spesifik data yang kita dapat hanyalah annual report yang dah siap. Kita tak boleh nak analyse. Tetapi Rafizi analyse tuan-tuan. Rafizi analyse. Kalau kita tengok tabung haji, kalau kita tengok dia punya page dia, dia punya blog dia, Rafizi sebut tentang perkara ini. Dan ini antara sebab kenapa disaman nak dimasukkan dalam penjara, tetapi kemudian dibebaskan. Okey. Bukti-bukti penyelewengan. Isu pengurusan dan penyelewengan di keuangan tabung haji telah saya huraikan sejak 2013. Iaitu tahun pertama saya berada dalam parlimen. Dari pengalaman saya sebagai juru audit dan akauntan bertauliah, terlalu jelas ada benda yang tidak kena mengenai pengurusan keuangan tabung haji. Sejak 2013 saya telah menulis 33 analisa dan pandangan, termasuk membongkar pelaburan tabung haji yang merugikan penabung sehingga mencecah bilion ringgit. Semuanya boleh dibaca di sini. Okey. Kita baca. Boleh dibaca di sini. Ini bukti penyelewengan. Okey. Antaranya, saya takkan baca semua. 545 juta kerugian dalam pelaburan tabung haji yang gagal, sebahagian besarnya kerana penyelewengan, telah disembunyikan. 0.5 bilion kerugian tabung haji telah disembunyikan. Ini untuk membolehkan tabung haji melaporkan keuntungan yang lebih tinggi untuk membayar dividen kepada penabung, sedangkan keuntungan itu tidak wujud dan tidak ada. Ini saya sebut tadi. Dia sebenarnya rugi, tapi dia declare untung untuk tujuan apa tuan-tuan? Masuk dalam balance sheet dia. Jadi dia tengok, aset melebihi liability, therefore boleh keluar hibah. Tetapi kalau kita kaji perkara sebenar, ini boleh tengok sendiri dalam page dalam blog Rafizi, panjang lah kalau saya nak baca. Tapi kenapa dia nak buat macam tu? Sebab kalau tabung haji tak declare dividen, rakyat akan tanya, apa ni? Tabung haji duk collect duit setiap tahun, tak ada pesaing, tak ada kos. Kalau tak ada orang kata bodoh sekalipun tak payah berniaga, duit tu letak dalam FD pun boleh dapat 3%. Betul lah. Kalau letak dalam FD pun boleh dapat 3%. Tapi sebenarnya bukan FD tuan-tuan. 3% tu kerana apa? Ada banyak sebab dia lah. Kan? Antaranya adalah actual accounting.
Itu adalah laporan yang sebenar. Kenapa 3%? Dia nak betulkan balik apa yang berlaku tahun 2019. This is what happening. Okay, fine, habis. So apa yang kenapa dia boleh declare tinggi tadi Iswadi? Kan aku dah cakap. Dia Perdana Menteri. Dia Menteri Keuangan atau orang dia. Dia juga pegang Board of Director Tabung Haji. Bila dibentang ke semua ni, akaun ni tak betul ni. Okay, upkanlah, kita kena bagi hibah. Kena tunjukkan kita power. So bila datang Pakatan Harapan, dia tak boleh nak tipu. Hakikatnya, dan kenapa Pakatan Harapan jual aset-aset tersebut? Bukan semua aset tu kena jual. Aset-aset yang mendatangkan kerugian. Kalau tak declare, tak jual aset itu, cash flow tabung haji berkemungkinan dah. Saya pun tengok, takkanlah letak dalam akaun saja. Apa kata saya labur je lah. Alah, bukan dia tahu pun saya labur pagi, saya keluar petang lah. Saya masuk saham pagi 1 juta, petang dapat saya untung, saya keluar balik 1.2 juta contoh, 200,000 saya ambil, 1 juta saya letak balik. Alah, apa takut? Bukan dia tahu pun. Dia tahun depan pun dia minta duit dia balik. So saya masuk 1 juta. Okay, hari ni saya dapatlah 1.2 juta. Okay, so saya buat lagi, saya masuk 1 juta. Tengok tinggal 600,000 tuan-tuan, petang tu rugi. Saya tampung dengan 200,000 saya buat dah 800,000. Alamak, mana saya nak tampung lagi 200,000? Kena cari. Tak apa. Labur dulu. Saya labur dulu. Entah dapat lagi kot. Lusa mana tahu boleh dapat 1 juta balik. Okay, masuk 800,000. Tengok jadi 400,000. Sudah. Saya nak kena cari 600,000. So macam mana? Saya kena tipu lah tuan-tuan. Kenalah menipu. Accounting saya kena tipu. Itu bahasa mudah kalau saya nak bagi contoh lah. Walaupun bukanlah macam tu yang berlaku, tapi bahasa mudah kalau saya nak bagi contoh. So itu tuan-tuan, akhir sekali, balik kepada cerita Najib tadi. Panjang cerita Najib ni. Balik cerita muda kita. Bukan tak akhir lagi tu. Balik kepada cerita muda yang agak tak berapa nak muda ni. Balik cerita Rafizi Hamli, saya ada cerita. Kan, Rafizi pun kata dia pernah dimaki. Sampaikan 3 Abdul Aziz, Ismi Ismail dan Johan Abdullah antara bekas pengurus tabung haji yang disiasat akibat salah guna kuasa. Ini semua orang yang kena-kena.